Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana Cikgu sudi untuk diwawancara oleh kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rakan-rakan saya dahulu. Saya Nur Ain Afifah binti Abdul Aziz, rakan-rakan saya Izzati Ilya Atika binti Abdullah, Rushidah Adibah binti Muhammad Kamil dan Nurul Atika binti Harun. Nurul Atika tak dapat bersama kita pada hari ini sebab dia ada masalah dengan line. Okay, kami pelajar semester 5 kos multimedia dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Wawancara kita pada hari ini adalah mengenai insan guru profesional. Sebelum kita memulakan wawancara, jika cikgu tidak kisah, boleh cikgu ceritakan sedikit nama dan latar belakang cikgu dan mungkin bagaimana tercetusnya keinginan cikgu untuk menjadi seorang guru. Silakan. Boleh mula dia? Boleh. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Cikgu Syarwan bin Syahri. Saya berasal pada Pasir Putih, Kelantan. Dan sudah 18 tahun berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Seram Ruku sebagai guru mata pelajaran vokasional subjek grafik. Saya sebut grafik itu sebab dulu nama dia grafik berkomputer, tapi sekarang nama dia reka bentuk grafik digital. Jadi dia grafik lah, dia punya intipatinya grafik. Okey, saya lepasan ijazah teknologi maklumat asalnya daripada Universiti Utara Malaysia. Kemudian saya diploma, saya mengambil diploma ataupun KPLI dipanggil dalam bidang multimedia dan animasi. Cumanya masa saya degree dulu saya ijazah teknologi maklumat tapi majoring dalam multimedia. Paper majoring saya menjurus ke arah multimedia lah. Semasa di universiti, masa tu saya bukan kursus pendidikan. Saya kursus biasalah, bachelor IT biasa. Macam mana tercetusnya minat untuk menjadi guru ni? Saya pun saya boleh katakan tercetus tu semasa kita mencari kerja. Tidaklah saya katakan saya terlalu excited untuk menjadi seorang cikgu ataupun terlalu berharap. Tapi saya pun tidak menolak untuk menjadi seorang cikgu. Sebab saya pun anak cikgu. Jadi bagi saya kerja cikgu tu bukanlah sesuatu yang menyusahkan. Dan sebelum saya menjadi cikgu, saya sudah berpengalaman mengajar di pusat-pusat tuition. Saya mengajar kelas-kelas tambahan di sekolah-sekolah. Dan saya pernah menjadi guru ganti. Mungkin pengalaman-pengalaman tu menyebabkan terdorong untuk saya memilih kerjaya sebagai seorang guru. Okey, itulah pengenalan. Silakan. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kalau cikgu sudah bersedia, kita berteruskan kepada sesi wawancara kita pada hari ini. Kami mempunyai beberapa soalan untuk diajukan kepada cikgu. Okey, soalan yang pertama, pada pendapat cikgu, apakah ciri kepribadian yang ada pada seorang guru yang berjaya? Ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya. Okey, sebenarnya definisi kejayaan tu sendiri bila dalam dunia kerjaya ni ianya lebih subjektif. Maksud sayanya ianya tidak
tidak limited, tidak terhad pada satu-satu penilaian. Mungkin di sekolah berasrama penuh. Mungkin sekolah berasrama penuh, kejayaan guru-guru diukur sepenuhnya pada akademik pelajar. Tapi berbeza di sekolah-sekolah pedalaman yang pengukuran akademik tu tidaklah macam mana di bahasa Melayu, strict, tidaklah dihadkan hanya kepada kemenjadian akademik. Sebab bentuk geografi ataupun sosioekonomi juga mempengaruhi bidang pendidikan seseorang. Okey, jadi katalah secara umum, seorang guru yang berjaya, kita boleh katakan ianya boleh merubah seorang pelajar daripada tidak tahu kepada tahu. Bagi saya itu satu kejayaan dah. Sebabnya kalau mengharapkan seorang pelajar daripada tidak tahu dan terus cemerlang, itu kita perlu kepada perincian. Perlu kepada satu perincian. Okey, seterusnya dalam kerjaya perguruan ni juga ada yang mengukur kejayaan berdasarkan pangkat. Mungkin daripada guru biasa kepada penolong kanan, kepada menjadi seorang pengetua, menjadi seorang pegawai, JPN dah, menjadi pengarah pendidikan negeri dan macam-macam. Mungkin juga diukur melalui sudut itu. Kalau kita ukur sudut sebegitu, maknanya yang mempunyai pangkat tinggilah dikira sebagai berjaya. Tapi itu terpulang kepada masing-masing lah. Cumanya secara umum bagi saya, seorang guru ni dikira berjaya bila dia boleh merubah seorang pelajar daripada tidak tahu kepada tahu apa yang dia nak belajar tu lah. Contohnya saya ajar grafik, sekurang-kurangnya saya boleh perkenalkan pelajar saya Photoshop daripada langsung tidak kenal kepada kenal Photoshop. Okey. Soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan ni cikgu dah beritahu pada awal lagi. Okey, soalan yang ketiga. Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Okey. Seorang guru, kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya. Kalau soalan ni dia lebih spesifik. Sebabnya tentulah seorang guru yang berjaya ni dia mempunyai sifat-sifat yang positif. Orang berjaya ni biasanya dia positif lah. Kalau orang negatif ni berjaya, mungkin itu special case. Tapi kalau sesiapa sahaja yang berjaya, kebanyakannya dia mempunyai sifat ataupun nilai dalaman yang positif. Sebagai seorang guru, yang pertama sekali, kita perlu pandai menyesuaikan diri dalam profession perguruan. Sebab kalau tak pandai menyesuaikan diri, seseorang guru dia tidak boleh berhadapan dengan pelajar. Kena dia, contohnya guru pendidikan khas yang mengendalikan pelajar-pelajar yang berkeperluan khas. Mungkin ada pelajar dia yang tak pandai pergi tandas, ataupun yang tak pandai lap hingus, ataupun tak pandai makan. Jadi kalau guru tersebut tidak boleh adapt dengan kerjaya dia, mungkin dia akan cepat give up lah. Dia akan cepat bosan. Seperti mana juga saya sendiri yang mengajar grafik, walaupun 18 tahun saya hadap benda yang sama je. Saya daripada tahun 2004 sampai tahun ni saya berhadapan dengan pelajar-pelajar yang belajar Photoshop, yang belajar freehand dan benda yang sama. Saya ulang benda sama. Kalaulah saya tidak boleh atasi perkara tu, mungkin saya akan cepat bosan.
Okey, seterusnya yang kedua bagi saya berkenaan dengan kepribadian guru yang berjaya ni, dari segi daya tahan. Okay, guru tersebut mestilah mempunyai daya tahan yang tinggi. Maksud sayanya sebab seorang guru dia berhadapan dengan puluhan orang pelajar. Ada setengah subjek ataupun mata pelajaran berhadapan dengan beratus orang pelajar. Macam guru-guru bahasa Melayu, guru sejarah, bahasa Inggeris. Dia berhadapan dengan terlalu ramai pelajar. Kalau guru-guru ini tidak mempunyai daya tahan yang kuat, mungkin dia sendiri yang akan naik darah dululah. Situ seorang guru kena pandai main peranan lah. Dia kena fikir macam-macam strategi yang boleh memudahkan dia dan memudahkan pelajar untuk faham. Okey, seterusnya guru yang berjaya juga mesti mempunyai tingkah laku yang positif. Tingkah laku yang positif. Sebab ada setengah-setengah isu di setengah-setengah tempat. Guru sendiri mempunyai pelbagai masalah. Sebab cikgu ni pun manusia kan. Saya ada dengar di setengah-setengah tempat ada cikgu yang mabuk, yang isap dadah. Sebenarnya ini bukan terhad kepada cikgu saja. Semua penjawat awam pun ada masalah ni. Dan ada yang terlibat dengan kes cabul dan macam-macam lah. Jadi tingkah laku ataupun disiplin guru ini amat penting untuk sentiasa positif bagi memastikan guru tersebut mempunyai kepribadian guru yang berjaya. Okey. Lepas tu bagi saya yang terakhir lah kot, tentang kecekapan. Seorang guru ni dia perlu mempunyai tahap kecekapan yang tinggi. Kecekapan dari segi apa? Dari segi pelbagai bidang. Sebagai contoh, saya ajar grafik tapi saya tidak cekap dalam mengendalikan Excel, Microsoft Excel. Walaupun saya tidak cekap tapi saya perlu mencari sumber ataupun mencari tempat rujukan untuk memastikan saya boleh selari dengan keperluan semasa. Selain pada itu juga kecekapan dari segi mengendalikan pelajar lah contoh. Okay. Jadi seorang guru ni perlu cepat dalam memikirkan kaedah-kaedah yang sesuai untuk mengendalikan pelajar. Saya ingat lagi masa saya praktikal dulu, salah satu perkara yang paling ditekan oleh pensyarah saya di maktab masa saya praktikal dulu adalah kawalan pelajar. Kawalan pelajar. Macam mana kami ni masa praktikal tu dinilai ataupun ditengok sungguh-sungguh oleh pensyarah macam mana kami mengawal pelajar yang mana pelajar boleh memberi tumpuan ataupun tidak hilang fokus. Itu penting jugalah. Jadi itu saja berkenaan dengan soalan yang ketiga. Soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Okey. Kepribadian perlu ada pada seorang sebelum masuk bidang perguruan ni. Yang ni saya tengok ianya lebih general, bergantung kepada kawasan, sosioekonomi, lepas tu jenis mata pelajaran. Sebabnya kepribadian seorang ustaz dia tak sama dengan kepribadian seorang cikgu PJ. Saya tengoklah penilaian saya secara kasar.
Sama juga dengan saya sendiri, cikgu grafik pun tak sama dengan cikgu bahasa Melayu. Cara pembawakan kami tak sama. Jadi secara umum dia, paling-paling tidak seorang guru, seseorang ni sebelum masuk perguruan, dia mesti peka kepada yang pertamanya pekeliling-pekeliling dan surat-surat yang berkaitan dengan akta-akta pendidikan. Sebelum kita masuk perguruan, kita kena perlu tahu undang-undang ataupun akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan. Kita perlu tahu apa yang kita buat itu betul ataupun salah. Boleh diterima mengikut akta pendidikan ataupun tidak. Sebagai contoh, kita memerlukan cuti, okey, untuk menjaga anak lah contoh. Jadi kita kena tahu sebagai seorang guru, kita boleh ataupun tidak mengambil cuti tersebut. Sebab kita kalau kita tengok penjawat awam lain, dia peruntukkan banyak cuti. Dia orang mungkin bermula dengan 20 hari setahun, 25 hari setahun ataupun 30 hari setahun. Tetapi cikgu ni masa saya mula-mula bekerja dulu hanya diperuntukkan 7 hari cuti saja dan sekarang baru di-upgrade kepada 10 hari setahun. Mungkin sebab cikgu banyak cuti semester ataupun cuti penggal kan. So itu salah satu contoh lah yang kita perlu tahu sebelum kita menjadi cikgu. Selain itu juga, bila kita nak masuk bidang perguruan, kita kena sanggup terima untuk berpenampilan sebagai seorang cikgu. Tapi saya tengok macam Izati datang sekolah itu pun memang dah berpenampilan sebagai cikgu dah. Maksud sayanya penampilan kita tu mestilah pelajar tengok dan tahu ini cikgu. Bukannya adakah ini artis ataupun adakah ini pelawak ataupun macam-macam lah tanggapan-tanggapan lain yang tidak menunjukkan nilai cikgu. Jadi biasa cikgu ni berpakaian standard lah macam penjawat awam lain jugalah. Cuma pernah ada satu kes seorang guru lelaki ni dia tak nak pakai seluar slack, dia kekal nak pakai seluar jeans. Jadi tak kenalah dengan penampilan. Memanglah pakai seluar jeans tu menutup aurat, tapi tak kena dengan etika sebagai penjawat awam dan tambah-tambah lagi cikgu. Okey, lepas tu ciri kepribadian lagi yang perlu ada pada seorang cikgu ni bagi saya kena penyabar lah. Kena penyabar sambil-sambil denda pelajar pun kita senyum-senyum je. Jadi denda pelajar tu bukanlah saya galakkan denda pelajar. Cumanya kadang-kadang dalam kehidupan kita seharian pun memang dia ada imbuhan dan dipanggil imbuhan dan hukuman. Maksudnya kalau pelajar dapat sesuatu yang baguslah, kita boleh bagi hadiah. Tapi kalau pelajar tersebut menunjukkan sesuatu yang negatif, mungkin boleh bagi hukuman. Hukuman ni bebaslah, sama ada hukuman lisan ke, hukuman yang tidak teruk lah, bergantunglah. Tapi setakat ni hukuman yang saya bagi tak ada lagi pelajar saya yang meninggal setakat ni. Semuanya sihat, alhamdulillah tu ada contoh sihat tu. Okey. Lepas tu saya rasa tak adalah, itu saja ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang cikgu. Okey, seterusnya. Okey, soalan seterusnya, apakah ciri yang cikgu rasa perlu ditemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru unggul?
apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru unggul? Okey. Saya pernah mengkagumi seorang cikgu lah. Tapi bukan cikgu saya. Cikgu ni adalah rakan sekerja saya juga. Dia ni mengajar pendidikan khas. Cikgu ni mengajar pendidikan khas, tapi dia sudah pindah lah daripada sekolah ni. Saya selalu perhatikan dia mengajar sebab dia mengajar pelajar-pelajar yang special, yang istimewa. Macam saya mengajar pelajar yang tiada masalah, pelajar yang normal, yang cerdik, yang pandai. Tapi cikgu-cikgu pendidikan khas ni dia perlu ada skill ataupun seperti yang dikendaki dalam soalan ni, dia perlu ada kepribadian yang unggul. Saya pergi jumpa cikgu tu, saya tanya dia kenapa dia mengajar, dia tak perlu marah-marah pelajar, tapi ada beberapa orang cikgu lain lah yang saya sebutkan perlu marah. Dan pelajar mereka tak faham pun apa yang dimarah sebab mereka special kan, mereka istimewa. Jadi dia bagi tahu saya, dia cakap dia mengajar seperti mana dia mendidik anak dia sendiri. Seperti mana dia mendidik anak dia sendiri. Dia ikhlas. Dia inginkan pelajar yang dia ajar tu seperti yang saya bagi tahu tadi lah, tahu sesuatu benda yang mana asalnya mereka tidak tahu. Sebagai contoh, mereka ni, pelajar pendidikan khas ni, dia tak tahu sesuatu, contohnya warna hijau dia tak kenal. Jadi cikgu tu cakap sekurang-kurangnya dia boleh tahu apa yang nak disampaikan, contohnya sayur itu hijau. Itu pun dia sudah cukup suka. Jadi keikhlasan dalam mengajar tu menyebabkan dia tidak perlu marah dan pelajar boleh mengambil perhatian sepenuhnya dan pelajar-pelajarnya cepat faham. Dia lepas tu lagi, sebagai seorang guru yang unggul ni, cikgu ataupun guru juga perlu faham kemampuan pelajar. Okey, kemampuan pelajar. Saya tengok pelajar-pelajar bila di dalam kelas kita anggap mungkin kita anggap pelajar tu setara. Contoh kelas A, mungkin satu kelas A tu semua pandai. Satu kelas B kurang sikit pada A. Sebenarnya tidak. Seorang guru yang unggul dia kena tahu dalam kelas tu pelajar-pelajar tu kita boleh bahagikan kepada 3 aras yang berlainan. 3 aras yang berlainan. Biasa saya bahagikan pelajar ni kepada cemerlang, sederhana dan dipanggil galus ataupun paling bawah lah. Kenapa kita bahagikan pelajar ni? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita membuat intervensi ataupun kita nak buat pengkayaan ataupun pengukuhan. Pelajar-pelajar yang cemerlang, kita tidak perlu ulang. Kita sudah tidak perlu ulang apa yang telah dipelajari. Mungkin mereka boleh diberi benda baru ataupun mereka boleh menjadi seorang dipanggil peer teacher ataupun guru yang mengajar kawan-kawan yang lain. Ada kan konsep peer teaching. Jadi konsep peer teaching ni banyak saya gunakan dalam kelas. Sebab kadang-kadang ni pelajar dia lebih mudah faham bahasa rakan-rakan mereka. Kita ni cikgu habis bahasa dah kita cuba. Bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu, bahasa Siam lah. Tapi tak faham. Lala member sebelah bagi tahu 2 patah perkataan, dia boleh faham. Itulah. Okey. Jadi itu sajalah berkenaan dengan kepribadian guru yang unggul. Habis dah soalan? Soalan yang ke-6, apakah kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Okey. Kepribadian tidak sepatutnya ada pada seorang guru ni
kita katakan yang negatif lah kan. Okey, perkara-perkara ataupun sifat kepribadi yang negatif. Okey, jadi yang pertamanya adalah sikap itu sendiri, sikap guru yang negatif. Seperti suka melawan ataupun tidak suka masuk kelas ataupun tidak suka mengajar. Ada juga ni, ada juga guru yang menjadi guru tapi tak suka mengajar. Ada, nanti bila awak semua masuk ke bidang pekerjaan, insya-Allah jumpalah. Ramai-ramai ni ada. Dan memang ada kawan-kawan saya yang sudah berhenti, yang dah berhenti jadi guru. Ada yang keluar maktab 3 tahun kerja berhenti, ada yang tahun lepas berhenti pun ada. Jadi mungkin mereka tidak tahan. Saya tak tahulah apa sebabnya mereka tidak tahan, tapi sepatutnya seorang guru ni perlu buang sikap-sikap negatif. Jadi kita perlu buang sikap-sikap negatif seperti yang saya sebut tadi lah. Tidak suka melawan, tidak suka mengajar, tidak suka masuk kelas. Apa lagi? Ialah kira benda-benda negatif. Selain pada itu juga, seorang guru ni dia tidak boleh bertindak ataupun membuat sesuatu dalam sekolah melebihi daripada apa yang telah ditetapkan. Seperti mana kita mengajar, kalau sekarang kita tetapkan pelajar mesti belajar menggunakan DSKP. DSKP. Document Standard Kurikulum Pembelajaran. Jadi semuanya telah digariskan di dalam DSKP tersebut. Kita tidak boleh mengajar kurang ataupun lebih daripada DSKP. Kenapa? Sebabnya pelajar-pelajar akan dinilai sepenuhnya berdasarkan hanya DSKP tersebut. Jadi zaman sekarang ni kan banyak unsur-unsur luar, gangguan luar, jadi takut kalaulah pelajar tu diajar lebih ni maksudnya terlalu lebih lah, terlebih banyak, mungkin mengakibatkan pelajar stres. Okey, boleh mengakibatkan pelajar stres. Dan saya rasa cikgu pun boleh stres juga. Bila pelajar dah stres, cikgu pun stres juga. Okey. Lepas tu yang seterusnya kepribadian tidak sepatutnya ada ni daripada guru dari segi penampilan yang negatif lah. Cuma penampilan yang negatif ni dari segi lelaki saya senang bagi tahu macam biasalah pakaian lelaki, rambut guru lelaki. Kalau berkenaan dengan cikgu wanita ni saya kurang pasti sebab saya tengok kalau di sekolah Cina dia lain pemakaian dia. Di sekolah agama semua tudung labuh-labuh. Di sekolah biasa lain pula. Jadi yang penting penampilan ataupun pemakaian guru tersebut tidak menyalahi etika penjawat awam. Jadi ianya melambangkan kepribadian jugalah. Okey, soalan seterusnya. Okey. Selalunya harapan daripada orang sebelum kepada orang selepas ni ianya akan merujuk kepada sesuatu yang sebelum. Tapi saya tidak mahu tengok kepada sesuatu yang telah berlalu. Kita kena tengok ke depan. Sekarang kita dalam zaman IR 4.0. Okey. Kita dalam zaman revolusi industri 4.0. Jadi seseorang cikgu akan dinilai
berdasarkan zaman tersebut. Kalau tak silap saya zaman P. Ramlee dulu, P. Ramlee dia mengajar kan. Dia mengajar tu sambil isap rokok tak silap saya. Mungkinlah, saya tak ingat cerita apa tu yang cikgu P. Ramlee tu. Okey. Tapi pada zaman semakin moden ni, kita punya kehendak tu akan berubah. Jadi seorang guru perlu tetapkan kepribadian guru tersebut berdasarkan zaman tersebut. Jadi pada zaman IR 4.0 ni, paling tidak semua cikgu, bagi saya lah, semua cikgu mesti lulus bahasa Inggeris. Kalau saya jadi Menteri Pelajaran, saya tetapkan syarat itulah. Semua guru mesti lulus bahasa Inggeris dan mempunyai pengetahuan komputer minima pun inilah apa, Microsoft Word, perisian Office minima, dan penggunaan internet. Sebab saya ni di zaman pertengahan. Saya bekerja dengan golongan yang kosong pengetahuan komputer dan golongan yang okey lah. Saya ni duduk tengah-tengah. Makna golongan muda macam anda semua ni, ada yang dah menjadi cikgu kan. Mereka ni kebanyakannya tahu berkenaan dengan perkembangan teknologi, tetapi senior-senior yang dah dekat-dekat pencen tu kurang tahu. Jadi bagi mereka-mereka yang kurang tahu ataupun langsung tidak tahu, ianya akan menyebabkan tekanan. Tidak boleh adapt dengan suasana ataupun persekitaran semasa. Okey. Jadi punca dia kenapa mereka tidak boleh follow perkembangan teknologi, seperti mana ada setengah-setengah kawan saya bagi tahu, sebab mereka tidak boleh menguasai bahasa Inggeris pada tahap minima. Maknanya di peringkat SPM mereka tidak lulus bahasa Inggeris. Jadi harapan saya cikgu-cikgu lepas ni mesti paling kurang lulus bahasa Inggeris. Lulus lah kan? Lulus ni berapa grade lulus? Grade minimal lulus berapa? SPM. C. C? C. Okey. D, sekurang-kurangnya C ataupun D lah. Kalau C tu kredit, D tu lulus. Okey, kalau 9 tu sepatutnya tidak boleh jadi cikgu. Okey, lepas tu harapan saya yang kedua. Seorang cikgu juga perlu peka kepada perkembangan pekeliling dan akta pendidikan yang terkini. Kadang-kadang di zaman Facebook, zaman Insta ni, kita nak update, semua benda kita nak update. Semua benda kita nak update, kita masukkan dalam Instagram hari ni, bermesyuarat tentang sekian. Lepas tu, setengah-setengah tu mungkin menjadi isu. Kita tak tahulah, mungkin kita masukkan cerita-cerita yang hot, yang viral di sekolah menjadi isu. Bila menjadi isu, benda tersebut akan melibatkan pihak media. Dan ramai cikgu dan pejabat awam tidak sedar bahawasanya kita tidak boleh membuat kenyataan media tanpa kebenaran ketua jabatan. Kita tidak boleh masuk utusan Malaysia muka depan, kita cerita apa-apa berkenaan dengan isu di sekolah, tak boleh. Kecuali kita ni mendapat kebenaran pengarah JPN ataupun menteri dan sebagainya. Dan lain-lain lah, kita perlu tahu perkembangan akta-akta dan lain-lain yang berkaitan dengan pendidikan dan penjawat awam. Okey. Harapan seterusnya lagi, sebabkan saya ni nak masuk tahun ke-19,
Jadi mungkin anda semua akan menjadi guru setahun ataupun 2 tahun lagi kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Bila masuk bekerja sebagai guru tu, pastikan anda masuk sebagai seorang guru yang cool. Cool. Maksud sayanya pernah seorang pelajar daripada sekolah kita ni, daripada sekolah saya ni, seingat saya dia STPM 2004 ataupun 2005 macam itulah. Pernah viral kesnya memukul pelajar pada tahun 2019 di Johor. Pelajar tersebut adalah pelajar Cina. Jadi zaman tu Menteri Pendidikan Dr. Mazli tak silap saya. Viral lah, mak pelajar tersebut Cina marah dalam Facebook. Jadi selepas viral marah, kemudian berlangsunglah majlis minta maaf. Dan sekolah tu pun sekolah Cina, guru besar tu pun guru besar Cina. Jadi bila kita tidak cool, kita tidak cool, kita akan hot lah, kita akan panas. Dan seharusnya bagi saya, kalaulah kita ni diletakkan di sekolah rendah, sebenarnya sekolah rendah ni bagi saya lah payah sikit sepatut kita nak marah kalau kita anggap pelajar-pelajar tu adalah anak-anak kita. Berbanding sekolah menengah ni, pelajarnya lebih kurang kawan saja. Dengan saiz badan pun sama besar, umur pun mungkin beza belas ataupun 20 tahun. Mungkin seolah-olah kawan. Jadi nak berhadapan dengan pelajar-pelajar yang sudah kita katakan besar lah, dewasa ni tak sama dengan kanak-kanak. Jadi masuk sekolah sebagai cikgu, pastikan anda cool, relax. Tapi kerja kena pantas. Biasa bila masuk sebagai cikgu baru, anda akan diberikan pelbagai jawatan yang menarik. Jawatan pengurusi kelab guru, jawatan ketua panitia, jawatan guru kantin. Sebab cikgu-cikgu baru ni biasa dia kreatif dan dia bertenaga. Okey, jadi itulah harapan saya berkenaan dengan kepribadian guru. Okey. Okey, soalan yang seterusnya ialah apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okey, nasihat saya sebenarnya saya dah sebut dah dalam soalan-soalan sebelum ni. Jadi lebih kurang itulah yang saya bagi tahu tadi. Pastikan kita cool lah bila masuk sekolah. Lepas tu kita kena peka pada perkembangan akta ataupun pekeliling-pekeliling pendidikan. Lepas tu kita kena aku jugalah kepada arahan ketua jabatan kita, sama ada guru besar ataupun pengetua. Dan kita kena apa yang saya bagi tahu tadi, kita kena selari dengan perkembangan teknologi terkini, di mana saya beritahu anda semua berada pada zaman revolusi industri 4.0. Itulah nasihat-nasihat yang saya boleh bagi. Seterusnya. Baiklah, kita sudah sampai ke soalan yang terakhir. Ada apa-apa nasihat atau kata-kata akhir yang boleh cikgu berikan kepada kami bertiga? Okey. Saya tak tahulah dari segi penempatan guru, adakah anda semua ni dikira sebagai open market ataupun memang akan posting. Cumanya kalaulah ditakdirkan
lambat posting, cuba ambil peluang untuk sambung belajar. Okey, sambung belajar ke peringkat lebih tinggi itu sarjana. Sebab saya baru tengok saja satu surat lantikan seorang guru yang mempunyai sarjana, perbezaan gajinya sangat jauh. Sebab kita bercerita berkenaan dengan kerjaya, jadi saya bagi tahulah berkenaan dengan gaji. Cikgu biasa yang punya ijazah pada permulaan posting akan dapat gaji lebih kurang lah. Saya tengok dalam surat-surat lantikan tu lebih kurang RM2,300 permulaan. Tu gaji basic. Saya tak pasti allowance-nya berapa. Tetapi jika mempunyai sarjana, seorang guru akan mendapat gaji permulaannya pada tangga 2,900. 600 perbezaannya di situ. Jadi 600 ni banyak juga. Sebab gaji akan naik pada peringkat awal, gaji hanya akan naik 200, saya tak ingat berapa lama. Lebih kuranglah 200 setiap tahun. Jadi orang yang mendapat 2,900 tu maknanya dia sudah ke hadapan 3-4 tahun. Okey. Jadi yang pertamanya adalah berkaitan dengan sambung belajar kalau belum dapat posting. Kenapa bagusnya? Satunya adalah berkenaan dengan gaji tadi. Yang keduanya adalah anda masih fresh, masih bersemangat untuk menulis, untuk masuk kelas, belum ada apa-apa halangan, belum ada anak, belum ada keluarga. Jadi cuba sambung belajar. Okay, cubalah dapatkan daripada mana-mana beasiswa ataupun pinjaman. Okey. Lepas tu lagi nasihat saya berkenaan dengan guru ni tak ada apa lah. Belajar masih ada 2 sem, cuba dapatkan, masih ada 2 sem kan? Ketiga. 4 sem lagi. Cuba dapatkan pointer maksimum. Cuba dapatkan pointer maksimum. Kalau dapat 4.5 pun 4.5 lah. Kalau boleh. Tapi dah dihadkan setakat 4.0, terpaksalah. Kenapa saya cadangkan macam tu? Sebabnya adik saya dulu dia grad dengan first class. Tapi dia cikgu. Dan dia dapat offer untuk jadi pensyarah di Fakulti Pendidikan masa tu. Jadi sebab itulah saya tekankan supaya cuba dapatkan grade CGPA yang maksimum. Okey. Lain-lain tak adalah, lain-lain samalah seperti mana yang saya telah bagi tahu awal-awal tadi. Itu saja. Okey. Kita sudah selesai dengan wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Syarwan atas kesudian untuk diwawancarakan. Kalau Cikgu sudi, boleh kita ambil gambar sebagai kenang-kenangan.